alaihi wasallam, orang yang masuk syurga, orang yang hidup hatinya selalu tawakal kepada Allah macam burung bertawakal. Poinnya, silap faham manusia. Tuan Syed, sebelum nak tanya soalan kan? Okay? Tak. Sebelum nak tanya ulama. Poinnya apa dia? Orang banyak salah faham. Maknanya Ustaz, kita ni kena serah betul bulat-bulat pada Allah. Kita kena betul. Jadi kalau begitu, biarlah saya tak payah makan ubat. Tak payah pergi hospital. Tak payah jumpa doktor. Tak payah pergi kerja. Tak payah kahwin. Mudah-mudahan dapat anak. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sekian. Burung, macam burung. Dia kata macam burung tawakal. Burung tu, dia keluar sarang, terbang. Kamu tak keluar rumah nak dapat rezeki. Mana boleh? Burung keluar sangka. Kamu kena keluar rumah. Yang menentukan kadarnya Allah. Yang menentukan dapat berapa Allah. Ini silap faham orang terhadap hadis. Berapa Allah? Kita jual hari ni, jual botol madu kelulut. Tuan-tuan, kita support bisnes dia, tuan-tuan. Okey. Madu kelulut. Kita keluar nak pergi tembak WhatsApp tu, kita tak tahu berapa ramai yang akan mesej kita balik semula. Tapi kita punya usaha dia, sebarkan. Jumpa orang cakap, pergi. Hari itu mungkin ada, mungkin tak ada. Mungkin banyak, mungkin sikit. Yang menentukan Tuhan. Kita bekerja dan berusaha. Hati serah pada Allah hari ini berapa dan bagaimana. Tuan-tuan, saya ni cerita-cerita betul lah ni, tuan-tuan. InsyaAllah. Ada pelajar-pelajar Palestin yang tengah belajar di sini, kan? Tengah belajar di sini, dia nak buat bisnes shawarma. Tahu shawarma? Potong shawarma, kebab tu, kan? Jadi dia minta tolong saya lah. Saya pun kenalah tolong budak student, kan. Dia nak orang kata cari. Mana kita boleh tolong, kita tolong lah. Mudahkan urusan. Jadi tuan-tuan, kita tolong nak berniaga kat sini. Dia kena daftar dengan peniaga-peniaga kecil tapi jalan, kan. Kena minta izin lah, itulah. Susah, tuan-tuan. Jadi saya yang nak tolong, ialah kita orang tempatan. Kita nak tolong, nak ni. Dia kata, susah Ustaz, kalau jumpa orang ni, kena jumpa orang tu. Kena jumpa orang tu, kan. Saya pun mana tahu orang kawasan ni nak jumpa siapa. Kan, nak pasar tu pun nak kena ada. Mana boleh kita datang masuk kawasan orang, tak boleh, kan. Saya kata, jadi itu saya kata susah. Benda nak kena cepat. Sebab apa? Sebab daging dah beli, ayam dah beli, freezer dah ada, tempat potong dah ada. Jadi dia tak boleh lambat sebab takut nanti daging rosak kalau tak dimasak. Kan? Lepas tu sewa rumah dia nak kena bayar. Kan? Universiti dah mula berjalan, budak tu student lagi. Jadi nak kena cepat. Tuan-tuan, jadi susah sangat. Susahlah dia kata. Saya pun tak tahu macam mana, tuan-tuan. Tapi kita serah pada Allah. Ini mesti ada jalan keluar. Yang pening saya lah pasal dia minta tolong saya. Kan? Jadi buat susah. Akhirnya, tuan-tuan, ada satu masa tu saya minum dengan kawan dekat Meru ni lah, dekat kedai rezeki 4111. Perasan tak? Yang ada Malaysia apa? Warung Malaysia kat corner tu. Depan La Para. Tak tahu juga. Mekah Tower. Teruk betul. Orang Meru tak tahu. Pindah manjul lah, tuan-tuan. Okay. Belakang tu ada kedai daging lamb. Daging grill, kan. American BB tu. Belakang dia La Para. Kedai makan. Bertentangan dengan dia. Ada warung Malaysia dekat corner tu. Okay. Sebelah tu ada kedai rezeki 4111. Jadi saya minum kat situ. Macam tu lah, tuan. Bila minum, sembang itu. Jadi bila bayar ni, kita kadang-kadang lebih. Tak apalah pakcik, macam lebih, kan. Saya datang sekali lagi. Datang untuk beli air lah. Beli air bungkus. Air. Jadi beli, tuan-tuan. Berbetulan. Itu memang orang kata dah tak ada masa lagi dah. Nak telefon orang ni. Tak tahu kabel kita mana jenis kabel. Pandai kabel-kabel sangat, tuan-tuan. Pandailah sikit-sikit. Tapi taklah jenis kabel sana, kabel sini. Bayar bawah table. Kita tak biasa benda-benda macam tu. Kan? Jadi kita nak jumpa orang tu siapa. Orang ni siapa nak dapatkan lesen. Kan? Sebab dia ada persatuan penjaja kecil tepi jalan, kan. Jadi kita tak ada. Apa pun, tuan-tuan, poinnya adalah bila saya ke sana, saya nampak. Ngam-ngam mata ternampak. Saya pun kata, makcik, datang sebelum tu kita dah bayar lebih. Maknanya dia pun rasa macam, orang ni bagus. Macam tu lah agaknya, tuan-tuan. Kita datang next nak beli air. Kita pun nampak, saya nak tanyalah, ni stall apa, ada boleh buat stall ke depan ni? Dia kata, memang kami tengah cari siapa nak pasang stall kat depan ni. Faham, tuan? Nak cari tepi jalan punya payah. Dia kata, kami nak pasang stall depan ni. Siapa nak meniaga-meniaga. Sebab kita tahu budak-budak muda sekarang ni susah nak cari duit lepas PKP. Kena berhenti kerja. Jadi siapa nak ni, kita buat. Makcik, betul saya ni tengah cari ni untuk budak sekian-sekian. Kalau macam tu, bulan pertama tak payah bayar sewa. Allah.
Bulan pertama tak payah sewa. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tengoklah tak lama nanti ada buka shawarma kat situ. Tuan-tuan bolehlah beli berapa ramai. Beratur tuan-tuan. Budak Palestin dijual kat situ. Jadi maknanya apa? Tuan-tuan, dalam saat kita sempit, sukar, susah, tawakal kepada Allah, akhirnya Allah akan bagi jalan keluar. Cuma tuan-tuan nak tawakal ni, dia mesti kena ada hati bulat. Bahasa orang Melayu kita, hati kering. Bulat terus, tak tahu. Dah habis jalan dah. Serah, nanti Allah akan bukakan. Apa Quran sebut? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Tu ayat apa tu? Tuan Syed. Tu ayat apa tu? Ayat 1000 dinar. Surah At-Talaq. Baca 2 kali 2000 dinar. Baca 3 kali 3000 dinar. Allah sebut وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bulat penyerahannya kepada Allah, dia akan cukupkan urusan itu. Cukup. Contoh tuan-tuan, ni contoh kehidupan. Contoh, kan bagi contoh zaman dulu tuan-tuan tak dapat nak bayang. Ini contoh semasa yang ada. Nah, contohnya begitu. Macam tu juga budak ni, dia ada masalah. Waktu tu dia nak kena cukupkan 10,000 bayar yuran universiti, belajar di Unimap. Kan? Masalah. Dia pun waktu dah hampir sengit-sengit dan sempit tuan-tuan. Akhirnya waktu sebelum dapat cukup terus, alhamdulillah, dengan izin Allah Taala. Jadi macam itulah tuan-tuan, ceritanya apa? Iaitu yang penting setiap hamba kepada Allah. Saya pun nak kena belajar dan teruskan baiki. Kadang-kadang kita punya takut, hilang tawakal. Kadang-kadang kita bertawakal kepada Allah. Jadi yang penting apa dia? Kita nak kena jadi macam burung. Yang hati tawakal itu berada pada semua keadaan. Sampaikan tuan-tuan tengok, orang yang dapat gaji bulanan tetap pun dia kena mesti miliki hati tawakal. Dia tak boleh kata apa? Dah gaji tetap, dah jadi pegawai. Dapat, tak? Jangan rosakkan tawakal dengan benda seperti itu. Tawakal mesti kekal. Apa yang hidup dalam kehidupan kita, ia berjalan sebagai kehidupan. Kerana tak ada siapa pun menduga apa yang berlaku ke depan. Contoh, dia kerja gaji tetap. Kerja syarikat Proton. Contohnya. Kan, kerja, dia kata okey ni. Tiba-tiba berlaku masalah ekonomi, Proton kena tutup semuanya. Contoh, tuan-tuan. Okey, Mercedes kena tutup semuanya. Tak ada juga gaji. Nampak tak? Jadi tidak ada siapa yang boleh beriktimat, pegang dengan apa yang dia sedang ada. Kerana Allah buat dengan apa yang dia hendak, bukan dengan apa yang kita hendak. Kan? Jadi ini tawakal. Sebab itu menjadi seorang hamba yang bertawakal kepada Allah, antara prasyarat yang paling besar untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bantu kita untuk menjadi di kalangan hamba-Nya yang mutawakkilin. Innallaha wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang serahkan dirinya kepada Allah dalam semua urusannya. Kenapa? Kenapa? Jawapannya satu je. Kerana orang yang bertawakal, dia rasa dia ada Tuhan yang lebih berkuasa daripada dia. Tapi orang yang tak bertawakal, dia merasakan dirinya semua dia. Yang menentukan ni dia, yang ini dia, yang ini dia, sihat sakit dia, hidup mati dia. Tak. Allah suka kalau hamba tu faham dan kenal, kamu adalah hamba, banyak benda kamu tak kuasai. Serahkan pada aku adalah Tuhan, aku melakukan segala perkara. Sebab tu Allah suka orang yang bertawakal. Dan Allah tak suka orang yang sombong, tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai, sambung lagi. Hadis yang ke-78. Mungkin hadis terakhir kot sebab hadis ni panjang. Ya. Ya. Hati, tuan-tuan, hati kering dan keras ni, dia pegang kat diri dia. Kasar, dia kata, buat. Dia buat dengan kepenatan, usaha dan keringatnya semata-mata. Tanpa ada di dalam hatinya, ya Allah, aku serahkan. Walaupun dia kerja kuat, tapi hatinya lembut pada merasakan, ya Allah, aku dah buat, serahkanlah ya Allah, berikanlah. Faham tak? Maknanya wujud kelembutan hati dalam menyerahkan. Kerana ada orang hati keras, hati kering. Yang dia rasakan dia kerja kuat, dia dapat banyak. Dia buat ini, dia dapat ini. Tak. Tetapi dalam kaedah Islam, tidak. Walaupun tubuhnya kuat bekerja, hatinya lembut dalam menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Okay? Orang yang hati lembut, ada mahabbah. Hati lembut, adanya tawakal. Dipanggil sebagai qulubuhum raqiqatun. Baik, hadis yang kelima atau hadis yang ke-78. Bismillah. Hadis ini panjang tuan-tuan. Yo, silakan.
Confident dengan plan itu semua tak salah. Tak salah. Dia dah buat planning dah. Tuan Syed dia kata kita nak jadikan madu kelulut ini masuk ke dalam semua klinik-klinik kesihatan swasta. Seluruh negeri Perak. Itu planning dia. Dia pun buat brainstorming, buat simpan plan apa semua. Dia kata insya-Allah kalau kita tengok ni jadi. Itu secara lisan. Itu secara pembacaan, nombor dan fakta. Tetapi jauh di sudut hatinya dia merasakan, ya Allah, hasil usaha ini aku serahkan kepadamu, ya Allah. Faham tak? Walaupun dia nampak dari sudut angka, data, jadi. Dia kata, insya-Allah jadi. Kalau kita buat ni, jadi. Tapi hatinya menyatakan, ya Allah, natijahnya hanya engkau juga yang menentukannya. Nampak tuan? Okay? Tak ada masalah. Dia confident secara ilmiah, ilmu fakta tak apa. Tetapi jangan menafikan tawakal dan Allah yang menentukan segala-galanya. Macam budak masuk PESA, tuan-tuan. Budak masuk PESA, subjek sejarah. Dia pun baca, kan? Baca. Buku tu dia ulang sampai 20 kali. Dia hafal sejarah tu, tuan-tuan. Dia hafal sejarah tu. Macam tuan-tuan baca sejarah. Kalau saya tanya tuan-tuan soalan. Agama apa yang paling tua sekali dalam dunia ni? Belajar dalam sejarah. Agama paling tua dalam dunia. Jawab. Cakap. Dok. Ini semua golongan terpelajar ni saya. Ya Allah, ini semua orang pandai-pandai belaka ni. Takkan tak ingat sejarah tinggal tempat dulu belajar. Kak Mili. Amboi Google pula dah. Tak payah Google. Apa sejarah agama paling tua sekali kat dunia? Setuju? Jawapannya semua salah. Agama paling tua adalah agama Islam. Kerana Nabi Adam diutuskan Allah membawa agama Islam. Agama Islam. Allah sebut dalam Quran, huwa sammakumul muslimina min qabl. Kamu telah dinamakan muslimin sebelum lagi daripada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan sebelumnya lagi. Dah. Islam agama paling tua sekali dalam dunia. Siapa yang kata Hindu, buku sejarah kita kena buat ulang semak kembali, tuan-tuan. Okey. Secara tarikh kajiannya, iyalah kalau dia kira daripada zaman Nabi, Hindu tu ada. Tapi kalau ikut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua Nabi itu agamanya satu, Islam. Agamanya satu, yang berbeza syariat. Agama sama. Bukankah datang daripada Tuhan yang sama? Diutuskan oleh Allah yang sama? Membawa mesej yang sama? Maka mereka semua adalah muslimin. Jadi agama paling tua adalah agama Islam. Boleh? Jafi? Bukan Hindu. Okay, yang itu ni kita kena betulkan, tuan-tuan. Dia kena buat pandangan, rujukkan balik dalam sejarah. Okey, selesai. Apa tadi saya nak cerita? Apa tadi, macam mana boleh masuk ni? Apa tadi? Oh, soalan tadi, soal haji tadi ya. Selesai. Macam mana boleh masuk ni? Tuan Syed. Okey, tuan-tuan, habislah. Ada soalan lain? Silakan. Soalan lain. Muslimat ada soalan? Muslimin ada soalan? Tuan Syed tak ada soalan? Betul? Nanti kan jumpa kat pintu tanya pula. Macam tak biasa pula ya. Ada soalan, tuan-tuan? Tak ada? Kalau tak ada, kita sambung hadis seterusnya ya. Baik. Hadis yang kelima iaitu hadis yang ke-78. An Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum. Fa'adrakathumul qa'ilatu fi wadin kathirin idah. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت السمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعربي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطا قال من يمنعك مني قلت الله الله Allah walam yu'aqibuhu wa jalasa. Muttafaqun alaih. Tuan-tuan, hadis ni daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kalau sebut Jabir, maknanya apa? Jabir ni ada dua sahabat Nabi yang popular lah. Pertama namanya Jabir bin Abdullah,
Yang kedua namanya Jabir bin Samurah. Biasa tuan-tuan dengar Jabir bin Abdullah. Tapi ada seorang lagi namanya Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ni banyak riwayatkan hadis tentang sifat Nabi. Okey, Jabir bin Abdullah ni banyak riwayatkan benda lain. Pasal nasihat Nabi, pesanan Nabi, wasiat Nabi. Baik. Jabir meriwayatkan. Apa dia kata? Bahawa adalah kami telah berperang, pergi berjihad dengan Nabi SAW pada arah menuju ke Najat. Maknanya perang tu pergi menuju Najat. Okey. Falamma qafala, ketika mana kami pulang daripada perang, dah selesai, maknanya tak jadi ke selesai, nak balik. Istilahnya nak balik semula ke Madinah. Dalam perjalanan balik, mereka pun penat. Faqafala ma'ahum. Semua sahabat pun pulang bersama. Fa'adrakathumul qailatu fi wadin kathiril idah. Lalu mereka pun mendapati dalam perjalanan pulang itu, iaitu satu lembah yang banyak sangat pokok. Okay? Banyak sangat pokok. Pokok-pokok yang padanya ada duri. Pokok berduri lah tuan-tuan. Pokok apa? Wallahu'alam. Mungkin pokok bayi duri. Okay. Nah. Pokok yang berduri. Ketika nampak banyak pokok. Sini pokok, sana pokok, sana pokok. Jadi bila sahabat dan Nabi tengok ada tempat banyak pokok, apa mereka buat? Watafar fanazala Rasulullah. Nabi pun turun dekat lembah tadi, pergi dekat pokok dan berpecahlah para sahabat untuk berlindung atau berteduh di bawah pokok-pokok yang ada. Tuan-tuan, balik perang penat, jalan kaki. Bukan ada KTM. Penat. Bila penat, sampai di tempat banyak pokok, mereka nak rehat. Maka yang sahabat ni 2-3 orang duduk bawah pokok tu, yang ni pergi situ, yang ni pergi situ. Nabi berteduh di bawah satu pokok. Yang pokok Nabi berteduh itu ada dia punya apa? Ada dia punya ranting ataupun dia punya dahan-dahannya. Okay, tempat Nabi teduh tu ada dia punya dahan-dahannya yang baru nak tumbuh macam itulah, tuan-tuan. Lalu katanya apa? Fa'allaqa biha saifah. Jadi Nabi bila nak apa? Nak tidur, lalu Nabi nak baring kat bawah pokok, Nabi letakkan pedangnya dekat dahan pokok. Maknanya apa? Sangkut. Nabi ni ada pedang. Apa nama pedang Nabi? Siapa ingat tuan-tuan? Power. Boleh dapat toko Mahal Hijrah. Muslimat, jangan Google. Ada bunyi dah. Apa nama pedang Nabi? Ayo, Makcik Naimah. Cikgu Naimah minta makcik pula, cikgu. Apa nama pedang Nabi? Nama pedang Nabi Zulfiqar. Zulfiqar. Nabi ni tuan-tuan, dia suka namakan benda. Boleh kata semua yang Nabi miliki, Nabi akan namakan. Ada keledai bagi nama, ada unta bagi nama, ada pedang bagi nama. Dan saya tak cadangkan tuan-tuan yang perempuan untuk bagi nama dekat baju. Penat nak cari nama nanti. Baju yang ni nak bagi nama, baju yang tu tak payah. Okey, kereta bagi nama tak apa. Nah, tapi kita dah nama dah. Nabi suka macam tu. Unta bagi nama, keledai bagi nama, pedang bagi nama. Nama pedang Nabi Zulfiqar. Hadirin semua, Nabi sangkutkan pedangnya dekat pokok. Kemudian Nabi pun tidur. Nabi manusia tuan-tuan, Nabi tidur. Ketika sedang tidur, apa katanya? Wanimna naumatan. Tuan-tuan, ketika Nabi tersedar bangun, Nabi melihat seorang Arab Badui ataupun Arabi, seseorang lah, tapi musuh kepada Islam. Tuan-tuan, musuh pada Islam yang mungkin dia agak ikut di belakang macam itulah, tak tahulah tuan-tuan. Yang penting tengok orang Islam tidur, dia pergi kat Nabi, sasaran dia. Tuan-tuan, lalu dihunuskan pedang kepada Nabi. Nabi pun celik mata, tengok pedang dah terhunus. Faiza, apa katanya? Wa huwa fi yadihi sultan. Di tangannya pedang sedang terhunus kepadaku. Orang tak tengok bangun-bangun tengok ada pedang. Kita bangun-bangun tengok ada senapang. Macam itulah tuan-tuan bahasanya. Pedang yang terhunus. Kalau dia cucuk, terus habis. Tuan-tuan, begitu. Lalu orang ini pun kata kat Nabi. Waktu tu, tuan-tuan, istilahnya dah tak ada apa. Dia kata kat Nabi. Tuan-tuan, waktu tu kita boleh bayangkan. Kalau kita di tempat itu, mana ada jalan keluar lagi? Kita tengah tidur, pedang sangkut ke atas. Orang yang datang, hunuskan pedang. Dia kata, Mayyam na'uka minni. Siapa boleh cegah kamu daripada apa aku nak buat sekarang ni? Maknanya istilah bahasa kita, siapa boleh selamat kamu sekarang? Apa Nabi jawab?
dengan penuh yakin dan tawakal yang sangat luar biasa kepada Allah. Nabi kata apa? Allah. 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 Menggeletar kawan tu dengar perkataan Allah, tuan-tuan, sehingga terduduk dan melepaskan pedangnya. Nabi ambil pula pedang tadi. Nabi hunuskan kat dia pula. Nabi kata, siapa yang boleh selamatkan kamu daripada pedang ini? Faham, tuan? Okay, tuan? Lalu orang itu, saya pendekkan cerita, tuan. Ceritanya dekat bawah. Tapi saya teruskan cerita. Lalu lelaki ini pun mengatakan, dia kata, jangan bunuh aku. Aku berikan perjanjian untuk tidak menyakiti mana-mana orang Islam. Dan mengapa-apakan mereka. Nabi pun bebaskan dia dan dia pun balik. Dia sampai kepada kaumnya. Dia mengatakan tidak ada seorang yang sangat baik balasannya daripada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia ada peluang untuk bunuh aku. Tapi dia tak bunuh aku kerana demi keselamatan umat Islam yang lain. Tuan-tuan, tak silap saya, akhirnya dia masuk Islam. Tuan-tuan boleh nampak, yang poinnya bukan dekat situ. Poin tadi adalah Nabi punya yakin dan tawakal kepada Allah saat menyebutkan Allah yang akan selamatkan aku. Allah. Tuan-tuan, Allah selamatkan Nabi dengan mencampakkan ketakutan ke dalam hatinya sehingga dia melepaskan pedang dan terduduk dia dengan kalimah tersebut. Jadi tuan-tuan yang dikasihkan, ini namanya tawakal. Memanglah Nabi paling tinggilah tuan-tuan darjat tawakalnya. Okey, paling tinggi darjat tawakal adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Okey, ada yang sebut lain, Nabi kata masa Nabi Hunus, Nabi kata tasyhadu alla ilaha illallah, saksi tiada tuhan selain Allah, maknanya kamu Islam, tak buat apa-apa aku. Dia kata tidak. Tapi aku berjanji, aku tidak akan memerangimu dan bersama dengan orang yang perangi umat Islam. Maknanya aku akan independen. Kalau orang tu nak perang, aku tak nak ikut dah. Okey, tuan-tuan, lalu Nabi pun kata, okey, lepaskah kamu balik. Tuan-tuan, lalu dia kata kepada sahabat-sahabatnya ketika balik, dia kata apa? Ji'tukum min indi khairin nas. Aku datang daripada sebaik-baik manusia. Nabi SAW. Baik, masa dah habis. Ada soalan? Okey, hadis yang seterusnya memang menghabiskan tajuk kita pasal burung tadi. Jadi kita okeylah tuan-tuan, kita habiskan tentang tu je. Okey, iaitu hadis tentang apa? Hadis yang ke-7. Hadis yang ke-6, 79. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu himasan wa taruh bitanatan." Kalaulah kalian ini bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik dan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan rezekikan kepada kalian sebagaimana burung mendapat rezeki. Apa dia? Keluar rumah pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong. Pulang ke sangkar pada waktu petang, perutnya penuh. Okey, perutnya penuh. Okey, jadi tuan-tuan, itu adalah satu daripada hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita jadi seperti burung. Hadis yang ke-80, hadis tentang doa yang diajarkan ketika nak tidur. Doa itu memiliki makna tawakal yang sangat tinggi. Apa doa dia? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu dhahri ilaik gharbatan wa rahbatan minka ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik gharbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Itu doa yang Nabi ajar. Nabi kata siapa yang baca doa itu pada waktu malam nak tidur, matinya akan dalam fitrah Islam. Doa tu kenapa lah tuan-tuan? Print, tampal dekat dinding. Tak apa, nanti kita akan belajar doa ni pada pertemuan akan datang. InsyaAllahu ta'ala. Khamis depan tak ada kuliah. Khamis. Okay, Khamis ni minta cuti DIPA. Saya nak balik kampung. Birthday mak saya. Jadi nak celebrate dekat kampung sama-sama tuan-tuan. Okay, itu sahaja. Ada soalan? Silakan. Seminit dua lagi. Silakan Tuan Haji. Baik. Tuan-tuan, ikhtiar dan tawakal ni dua side yang berbeza. Dua sudut yang berbeza. Ikhtiar adalah anggota. Ikhtiar adalah akal. Ikhtiar adalah usaha. Adapun tawakal tempatnya hanya di dalam hati. Jadi,
Tidak ada pertembungan di antara ikhtiar dan usaha dan tawakal. Kerana tempatnya pun lain. Faham tak? Ikhtiar dekat hati. Tawakal dekat hati. Ikhtiar dekat tangan. Ikhtiar dekat akal. Ikhtiar dekat kaki. Nampak tuan? Jadi semuanya tak sama. Maka dengan itu orang yang bertawakal dan orang yang berikhtiar. Dua perkara yang sebenarnya takkan bertembung. Tak boleh orang kata, Ustaz saya tawakal. Jadi macam mana kalau saya tawakal saya nak berikhtiar? Tak, tawakal dengan hati. Ikhtiar dengan tubuh. Dua-dua memiliki platformnya yang berbeza. Jadi tak ada pertembungan di situ. Siapa yang melihat ianya berbeza, dia telah salah faham kepada konsep tawakal yang sebenar. Seolah-olah kalau kita bertawakal betul, maknanya kita jangan berusaha. Ataupun seolah-olah kalau kita berusaha, kita tak bertawakal. Dua-dua salah. Yang betul adalah ikhtiar adalah dituntut. Tawakal adalah semestinya. Ikhtiar dituntut. Tawakal semestinya. Dan ingat, ikhtiar tidak menatijahkan hasil. Okey? Ikhtiar, dia tak menatijahkan hasil. Melainkan hasil itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan buat rawatan dekat IJN berkali-kali kan? Buat. Ikhtiar kan tu kan? Ikhtiar. Adakah setiap kali pergi, doktor mengesahkan confirm sihat? Tak. Ada lagi kesan, datang lagi. Ada lagi kesan. Maknanya apa? Ikhtiar bukan menentukan hasil. Vaksin, ikhtiar. Betul tak? Kan? Dia letak. Ada yang kena, jadi juga. Betul tak? Ada yang dah cocok, okey selamat. Maknanya macam tu. Semua perbuatan manusia, ikhtiar. Kesan penentunya Allah. Tapi ikhtiar kena tak? Ikhtiar adalah tuntutan kewajipan. Betul? Tuntutan dan kewajipan. Tetapi ingat, kesan dan natijah ikhtiar tidak ditentukan dengan ikhtiar. Dia ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita memerlukan kepada tawakal. Tapi saya lebih cenderung untuk mengatakan tawakal adalah sifat penghambaan. Jangan sampai tak ada tawakal. Itu je poinnya. Buatlah apa, usahalah bagaimana, hati mesti wujud penyerahan kepada Allah Taala. Hatta saya daripada rumah nak datang ke sini, jaraknya tak jauh pun. Tapi saya tak tahu apa berlaku di tengah jalan. Serahkan pada Allah, bismillah, tawakal tu Allah, jalan. Nak balik ke kampung. Walaupun dah beberapa kali balik kampung, jalan pun tahu dah. Tapi tak tahu apa akan berlaku ke depan.